Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi tutorial merancang harta pusaka mengukuh silaturahim. Ada sesiapa yang masih ingat lagi berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada kali ini? Okey, tak apa, saya akan membacakan kembali petikan khutbah Jumaat yang berkaitan. Kegagalan mengurus harta pusaka dengan baik akan mendorong berlakunya krisis dalam keluarga yang membawa kepada pertelingkahan sesama waris. Hal ini kerana terdapat waris yang menduduki harta si mati tanpa persetujuan waris-waris lain atau mengambil harta si mati secara salah ataupun secara bahasa mudahnya memakan harta batil. Jadi apa yang akan saya kongsikan pada sesi kali ini adalah kisah-kisah sebenar yang telah dirujuk kepada pihak kami untuk pihak kami mengendalikannya, dan kisah ni memang telah dipersetujui oleh klien kami untuk dikongsi bersama-sama supaya dijadikan pengajaran kepada orang lain. Okey, kisah yang pertama. Seorang kakak datang mengadu kepada pihak kami mengatakan bahawa apabila ibunya meninggal, abang sulungnya menyuruh dia keluar daripada rumah yang diduduki. Sedangkan sebelum ibunya meninggal, ibunya telah berpesan kepada beliau untuk menyerahkan tanah dan rumah tersebut kepada klien ni. Tetapi apabila ibunya meninggal tak lama selepas tu, abang longnya masuk ke rumah tersebut dan menyuruh beliau keluar daripada rumah tersebut. Jadi apabila aduan diberikan kepada pihak kami, maka pihak kami pun bertanya sama ada pesanan arwah ibu, ada sebarang saksi yang menyaksikan hasrat, penyataan hasrat tersebut, ataupun sebarang dokumen. Tetapi malangnya pihak klien berkata pesanan tersebut hanya pesanan biasa tanpa ada saksi dan tanpa ada dokumen. Ya, itu kes yang pertama. Kes yang kedua, seorang ibu muda bernama Wawa, ini nama sebenar ya. Apabila suami beliau meninggal, ketika itu beliau hanya ada seorang anak lelaki berumur 12 tahun. Di depan jenazah suami, mak mertuanya berkata kepada beliau, "Wawa jangan risau, mak akan jaga Wawa." Memang betul, hanya dalam masa 2 minggu. Masuk minggu yang ketiga, mak mertua dan adik-beradiknya berpindah masuk ke rumah beliau, banglo besar, perabot semua import ya. Minggu ketiga, mak mertuanya memberitahu Wawa bahawa dia berkenan dengan rumah tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya Wawa terpaksa berpindah keluar daripada rumah banglo tersebut. Tetapi nasib baik, arwah suaminya sebelum itu telah membelikan Wawa sebuah rumah banglo yang kecil, siap dah ditukar nama atas geran. Jadi kira Wawa masih lagi bernasib baik kerana ada lagi tempat untuk berteduh. Selain daripada rumah banglo 2 tingkat yang lebih kecil itu, beliau juga mendapat sebuah Mercedes yang masih lagi baru, yang masih lagi ada pinjaman yang disimpan oleh seorang pengurus bank. Jadi berbanding dengan rumah banglo yang besar sebelum ni, Wawa sekarang telah berpindah ke rumah yang lebih kecil, hanya dapat sebuah kereta dan juga manager bank tu. Alhamdulillah, akhirnya dia berkahwin dengan manager bank tersebut. Okey, kisah yang ketiga. Ini melibatkan tanah felda. Dan tuan-tuan sedia maklum bahawa di Malaysia, apabila kita membincangkan isu harta pusaka, ia ada 2 akta ataupun 2 undang-undang yang digunakan pakai, iaitu undang-undang syariah melibatkan faraid dan juga undang-undang sivil yang melibatkan Group Settlement Act. Di dalam geran tanah felda hanya dibenarkan meletak satu nama sahaja, di mana penama tersebut adalah sebenarnya
pentadbir. Sedangkan hasil daripada tanah tersebut perlu dibahagi-bahagikan sesama waris. Tetapi apa yang terjadi? Pentadbir ini membolot ke semua harta hasil daripada tanah tersebut, sedangkan waris-waris lain tidak langsung mendapat bahagiannya. Jadi waris ni merasa marah, kecewa, lalu melangkah kaki keluar daripada tanah feodal tersebut, membawa diri. Jadi selepas satu sesi taklimat yang pihak kami adakan, maka pentadbir tanah ni sedar akan kesilapannya, maka datang berjumpa pihak kami dan mengadu. Jadi apabila pihak kami mengambil fakta kes dan pihak kami memaklumkan kepada klien untuk menghubungi balik adiknya tu, tetapi jawapan yang diterima tu adalah sesuatu yang memberanjakkan. Beliau memaklumkan bahawa sudah 15 tahun beliau tidak berhubung dengan adiknya. Nombor telefonnya pun dia tak tahu, di mana dia duduk pun dia tak tahu. Bayangkan, hanya kerana tanah seluas 4 ekar, adik-beradik berselisih faham, langsung tidak bertegur sapa. Jadi ini adalah beberapa kes sebenar yang pihak kami pernah kendalikan, di mana sebelum saya terlibat dalam industri ini, saya merasakan bahawa semua masalah ini hanyalah berlaku dalam bilangan yang kecil. Tetapi apabila saya terlibat dalam industri ini, maka jelas kelihatan rupanya banyak kes-kes yang melibatkan harta pusaka. Apa yang boleh disimpulkan daripada ketiga-tiga kes yang saya beritahu ini adalah kesemuanya tidak membuat perancangan harta semasa hidup. Maka berlaku krisis keluarga selepas kematian pemilik harta. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan dan meminta semua pihak yang berkenaan supaya membuat tindakan semasa hidup untuk membuat perancangan harta. Mungkin ada yang berfikir keluarga kami okey. Ya, betul. Semasa hidup semua okey. Apabila pemilik harta meninggal dunia, then the true color will come out. Semua perangai sebenar akan muncul. Jadi apa yang saya kongsikan tadi adalah 3 dark side ataupun mimpi ngeri berkenaan dengan masalah urus pusaka. Saya ada satu kes yang indah untuk saya kongsikan, di mana klien ni adalah guru kepada anak saya. Apabila suami yang meninggal, kesemua adik-beradik suaminya berpakat untuk menyelesaikan kesemua hutang-hutang suami, sementara harta itu diserahkan sepenuhnya kepada klien ini, yang cikgu kepada anak saya. Jadi saya tertanya-tanya, apakah amalan arwah suaminya hingga adik-beradik begitu muafakat dalam mengendalikan kes urus pusaka ini. Dan harta yang diserahkan tu, yang dilepaskan hak itu bukan sebarangan. Yang itu akan saya kongsikan dalam sesi yang akan datang. Jadi semoga apa yang saya kongsikan ini akan memberi manfaat, dan diharapkan kita akan bertemu lagi di dalam satu sesi yang akan datang dalam masa yang terdekat ini. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.